Waktu di Malaysia 2.58. 2.58 lagi 2 minit lagi jam 3. Okey, jam telah menunjukkan pukul 3, jadi kita boleh mulakan program ya. Boleh ya? Saya harap yang lain tu telah hadir semua dan saya persilakanlah saudara Afiq Asfar ya untuk mengacarakan program pada hari ini. Silakan. Terima kasih, Cikgu. Ke Pekan Kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula tirai dibuka. Assalamualaikum pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan buat semua para hadirin. Program Santai Bicara ini menggabungkan guru dan pelajar sekolah yang terpilih untuk tujuan sesi ta'aruf tentang sekolah masing-masing. Program tidak formal ini sekadar pengenalan dan maklumat akhirnya akan dapat diadakan satu program yang boleh kita laksanakan sama ada secara individu atau bergabung dan secara atas talian atau bersemuka. Yang berbahagia Dr. Mehmet daripada Istanbul, Ustazah Khairazat binti Saleh dan Ustazah Masyitoh dari Kemboja, Cikgu Zaitun Abbas dari Singapura, Encik Awang Abdul Mis bin Marusi dan Cikgu Karmin Abbas
dari Sabah yang berusaha Cikgu Rosiah binti Othman dari Malaysia, barisan ahli jawatankuasa dan seterusnya para peserta yang dikasihi sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran, Cikgu Karmin Abbas dari Singapura ya. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada rahmat pencipta kerana di atas limpah kurnia dan rahmatnya, kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi menghadiri program Santai Bicara sempena program Jalinan dan Jaringan Pengantarabahasaan SMKA Syams pada tahun 2023. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis penyampaian bagi memberkati program Santai Bicara pada hari ini, majlis ingin menjemput Muhammad Ammar Hafiz bin Sarji untuk membacakan doa. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kami berhimpun pada hari ini di dalam program Santai Bicara, berdoa memohon rahmat dan hidayah darimu. Semoga dengan rahmat itu Engkau berikan petunjuk kepada kami. Engkau perkukuhkan perpaduan kami. Engkau memperbaiki urusan agama dan dunia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Ammar Hafiz bin Sarji atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Kristina Zahirah bagi mempersembahkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب المنافقين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب
Sadaqallahul Azim. Silakan Afiq, terputus line Kristina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Puan Rosiah, Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Syams untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih kepada anak anda pengerusi majlis iaitu Afiq Asfar, ya, pelajar tingkatan 4 daripada SMK Syekh Haji Muhammad Said, dan juga terima kasih kepada anak anda Kristina yang memperdengarkan bacaan doa tadi, pelajar berumur 14 tahun. Dan juga yang kepada Ammar, ya, Mak Ammar, pelajar berumur 16 tahun daripada sekolah, ya. Mereka sebenarnya sedang bercuti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sempat hadir pada hari ini. Baik, ya, Yang Berusaha Puan Normila, KMP Bahasa SMK Syam, yang saya raikan semua tetamu pada hari ini iaitu daripada Singapura, Cikgu Karmin Abbas dan juga Cikgu Zaitun, ya, bersama pelajarnya. Dari Kemboja, Ustazah Khairazad, Masyitah dan juga bersama pelajarnya. Seterusnya daripada Turki, Ustaz Mehmet, juga Saudara Hafiz, ya, daripada Turki bersama pelajarnya, dan juga saudara Awang Abdul Muiz bin Awang Manusin daripada Ketua 1 Ikatan Penulis Sabah, ya. Baik tetamu kita pada hari ini. Seterusnya guru-guru yang sempat hadir, anak-anak pelajar SMK Syams dan juga anak pelajar daripada negara-negara yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perkenalan. Ya. Saya ialah Puan Rosiah binti Osman, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Saya sampaikan salam takzim daripada pengetua saya yang sekarang ini tidak dapat hadir kerana sama-sama dia sedang bercuti sebab baru saja habis tugasnya dan sedang bercuti, dan mewakilkan saya untuk menerangkan ataupun menguruskan program ini. Baik, saya juga merupakan guru bahasa Melayu daripada SMK Syekh Haji Muhammad Said ini. Dan sekalung penghargaan kepada yang sempat hadir pada hari ini, ya, yang pada asalnya kita menjemput penglibatannya agak ramai beberapa buah negara, iaitu daripada yang asalnya lah, ya, termasuklah Brunei dan juga Indonesia, ya, dan juga Thailand sebenarnya. Tetapi 3 negara itu tidak berkesempatan untuk kali ini, juga ada beberapa urusan dan mereka boleh bekerjasama untuk masa yang lain. Ya, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah, ya, Allah telah mengizinkan kita bertemu pada hari ini untuk menjalankan satu program bagi saya kecil saja, program santai, dan kami tidak ada kemampuan lagi untuk yang besar. Jadi kita santai sekadar dengan bertujuan untuk saling kenal dahulu, ya, saling ta'arif sebelum kita mengatur program yang sebenarnya, ya. Baik. Untuk itu sekalung penghargaan yang tidak terhingga kepada semua yang sempat hadir pada hari ini, dan amat saya hargai, ya, sudinya meluangkan masa mungkin dengan kepayahan dari segi internet dan sebagainya, tapi kita cuba raikan agar pertemuan kita pada hari ini mencapai objektifnya selain daripada perkenalan, iaitu merancang program. Dan dalam agenda ini dihadiri oleh pelajar, ya, rata-ratanya yang kami daripada sekolah saya SMK Syam ini adalah pelajar yang menguruskannya, ya, agar melatih diri mereka lah untuk berani, ya, berhadapan, dan mereka sedang bercuti, ya, di sekarang ini. Mungkin yang lain saya tak pasti, nanti mungkin boleh jelaskan sedikit dalam sesi perkenalan kita pada hari inilah. Dan hari ini diharapkan kita dapat memperkenalkan, sekolah ataupun
aktiviti yang ada di sekolah di negara masing-masing sebagai pendedahan ataupun pengenalan kepada kami untuk kita melangkah apakah ataupun merancang apakah program sebelum ini akan datang inilah. Baik, ucapan ringkas daripada saya sebab pertemuan kita ni agak ringkas tetapi padat, ya, dan mohon maaf dulu atas segala kekurangan, tersalah sebut dan kami minta maaf dan kami akan betulkanlah apa yang tersilap nanti pada masa-masa akan datang. Baik, okey. Selamat datang kepada Cikgu Karmin, ya. Ia adalah tonggak utama dan jadi penguat semangat kepada saya untuk menggorak langkah untuk membuat beberapa aktiviti. Ya, Cikgu Karmin lah pengasasnya sebenarnya untuk menjalankan aktiviti. Terima kasih Cikgu Karmin sudi juga meluangkan masa pada hari ini. Dan itu sajalah ucapan daripada saya. Kita akan terus berbincang pada hari ini ataupun saling berkenal ya. Untuk melangkah seterusnya apakah aktiviti kerjasama kita. Okey, saya serahkan kepada pengacara. Terima kasih. Majlis merangkamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Rosiah atas ucapan tadi. Seterusnya, majlis menjemput Puan Normila dari Malaysia untuk menyampaikan pengenalan ringkas tentang sekolahnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Puan Rosiah, saya nak bercakap dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Okey, untuk persetujuan semua saya rasa semua dah boleh bahasa Melayu Oh ya ke? Boleh dalam bahasa Inggeris. Prof Mehmet ataupun Dr. Mehmet boleh faham ke ataupun dibantu oleh saudara Hafiz tadi? Boleh. Saya sambil tu saya explain dekat dia. Okey. Okey, saya akan bacakan sedikit sejarah sekolah SMK Syekh Haji Muhammad Said. Atau nama ringkasnya kami di sini panggil Syams sebenarnya, SMK Syams. Ia adalah merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan agama dan lokasinya adalah, okey, kita tunggu presentation code. Lokasinya berada di Jalan Tunku Kosyah, Seremban Negeri Sembilan. SMK Syekh Haji Muhammad Said ini ditubuhkan pada 1 Jun 1959 dan pada tahun 2008 sekolah Syams ini dianugerahkan dengan sekolah kluster kecemerlangan sehingga sekarang, tapi aktiviti untuk sekolah kluster tu sudah berkurangan lah sehingga hari ini, tapi penganugerahan itu masih kekal sehingga ke hari ini. Okay, sebagai salah satu sekolah kluster di Malaysia, kami juga diiktiraf di peringkat antarabangsa dan pada tahun saya tak pasti dalam 2008-2009 Syams telah menandatangani MOU dengan Madrasah Aliyah Negeri Bukit Tinggi Indonesia. Dan mereka ada, masa tu saya baru saja sama-sama masuk ke Syams, jadi saya cikgu baru masa tu di situ, dan beberapa orang guru dan pelajar dari Madrasah Aliyah Negeri Bukit Tinggi ini datang melawat ke Syams, dan ada juga sebelum tu guru-guru dan pelajar saya tidak pasti, guru-guru ada yang pergi ke Madrasah Aliyah Negeri ini. Itu serba ringkasnya tentang sejarah SMK Syams. Setakat ini hingga 3 Ogos 2023 kami bilangan pelajar di Syams adalah seramai 791 orang. Tapi tak kesemuanya tinggal di asrama, kerana sekolah kami ni ada yang pelajar yang tinggal di rumah dan ada pelajar yang tinggal di asrama. Pelajar-pelajarnya terdiri daripada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6 atas. Setiap tingkatan 1 hingga 5 kami ada 5 buah kelas. Bermakna ada 25 buah kelas tingkatan 1 hingga tingkatan 5, dan tingkatan 6 bawah kami 6 rendah kami ada 2 kelas dan 6 atas kami ada 2 kelas, bermakna semua sekali ada 29 buah kelas.
dan guru-guru, bilangan guru dalam lebih kurang 63 orang kalau tak silap saya. Dan saya adalah guru kanan mata pelajaran bahasa, maknanya guru-guru dalam panitia bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah di bawah saya sebagai guru ketua bidang bahasa di SMKA Syekh Haji Muhammad Said. Saya rasa itu saja kot pengenalan ringkas, sebab pelajar pun ada masukkan portal rasmi SMKA Syekh Haji Muhammad Said di dalam skrin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Amila atas pengenalan ringkas tadi. Seterusnya, majlis menjemput wakil daripada Singapura untuk menyampaikan pengenalan ringkas tentang sekolahnya. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Okey. Saya Cikgu Zaitun Abbas dari Sekolah Menengah Sembawang, Singapura. Sekolah Menengah Sembawang kalau tahun ni dah kira 24 tahun ya. Dan saya di sekolah ni selama sepanjang tu jugalah. Saya kira pioneer di sekolah ni. Okay, Sekolah Menengah Sembawang, kita ada ini sekolah menengah, jadi ada pelajar menengah 1 sampai menengah 5 kalau di sini ya. 1 sampai 5 kita ada peringkat express, normal akademik dan juga normal teknikal. Jadi pelajar-pelajar dibahagikan kepada 3 inilah ya, 3 jurusan. Okey, kalau express mereka akan mengambil mata pelajaran tertentu, dan NA, pelajar NA mereka mereka boleh lanjutkan pelajaran sampai ke menengah 5, dan normal tech kurikulumnya agak berbezalah sebab kumpulan pelajar ni lebih pada hands on ya. Dari segi program memang pelbagai. Mungkin saya kongsi yang apa Jabatan Bahasa Ibundah ini jalankan ya. Kami ada program pembangunan bakat dan untuk ketiga-tiga bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa India, okey. Kami ada program membaca, mungkin yang ini pun kita boleh bekerjasama. Macam-macam lah program kalau nak disebutkan tu. Ya, banyak Itulah. Kalau saya nak share website sekolah tu pun berjela-jela ya. Jadi yang ringkas saja ya untuk hari ini. InsyaAllah. Ya. Cikgu boleh ini? Ya, ada kita juga sebenarnya mengalu-alukan kalau ada suara daripada anak-anak murid daripada Singapura, boleh sekalilah perkenalkan anak didiknya nak berpantun ke. Sebentar cikgu, tadi mereka kata mereka baru on the way balik cikgu. Oh ya ke? Tu saya cakap bila-bila dah sampai rumah inilah join. Okey. Teruskan baik. Cikgu, teruskan. Ya, baik. Silakan Aswar. Terima kasih atas pengenalan ringkas tadi. Seterusnya, majlis menjemput wakil daripada Kemboja untuk menyampaikan pengenalan ringkas tentang sekolahnya. Dipersilakan. Dengar suara tak? Boleh? Silakan Ustazah Ahmad. Boleh bercakap Ustazah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Ustazah Khairaza binti Haji Saleh dari negara Kamboja lah, insyaAllah. Saya mengajar di sinilah, insyaAllah, di Kamboja. Lepas tu di sekolah di Kamboja ni ada guru lebih kurang 6 orang, insyaAllah. Lepas tu anak murid 400 orang lah. Lepas tu Ustazah ada 2 orang, Ustazah Masyitah dengan saya. Yang ni ada masuk dalam program ni 3 orang pelajar lah, insyaAllah ada. Lepas tu terima kasih lah Umi izinkan kita orang join dalam program Umi ni, insyaAllah. Lepas tu sekolah ni sekolah kerja punya lah. Dalam 5 tahun yang lalu belum hadiahkan sekolah ni lagi. Tapi sekolah ni baru dapat 5 tahun ni. Yang bangunan 4 tingkat ni, insyaAllah. Lepas tu itu berapa ni? Berapa ni? Ada apa-apa persembahan ke daripada Kemboja? Nak baca pantun ke? Adakah mereka tahu bahasa Melayu? Ada tahu lah, boleh baca lah. Ini anak okey. murid dia baca pantuan bahasa Melayu dan bahasa Kemboja lah, insyaAllah. Silakan. Okey, ini Rohani. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Mana? Itu dalam bahasa Melayu. Ada bahasa Kembojanya ke? Ada? Okey, silakan. Kami tumpang dengar.ទូពឹងច្រវាការសិក្សាពឹងការព្យាយាម Itu pantuan ikut bahasa Kemboja lah. ចេះពីរៀនមានពីរកពុតក្រកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូសំយក Kalau ikut bahasa Malaysia tu nak ikut bahasa Malaysia. Okay. Habislah Umi. Kalau aku kurangkan tu mohon maaf lah. Okey, baik. Terima kasih. Kami amat menghargai anak-anak yang ada pelajar di sini mungkin dapat mendengar sedikit ya bagaimana sebutan ya sekolah di sana. Sebenarnya untuk pengetahuan semua Ustazah Khairazat dan Masyitah ni Hafizah, dia belajar di Malaysia dahulu di sekolah pondok di Malaysia ya. Dia memang lama dah, dan 4 tahun 5 tahun dia duduk di Malaysia, sebab tu dia fasih dan seterusnya dia mengajar bahasa Melayu juga di sana. Itu sedikit lah. Baik, terima kasih dan terima kasih pada Ustazah Masyitah dan juga Ustazah Khairazat. Okey, Terima kasih sama. Okey, saya serahkan kepada Hafiz semula pengacara. Terima kasih atas pengelaran ringkas tadi. Kini majlis menjemput wakil dari Turki untuk menyampaikan pengenalan ringkas tentang mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can speak English, inshallah. No, I can speak Turkish, and Hafiz can translate to you in your language, inshallah. Okay. Selamünaleyküm. Benim adım Mehmet. İstanbul'da dershanede kalıyoruz. Hamidiye Eğitim Kültürü Vakfı'nda. Nama saya Mehmet dan saya tinggal di Istanbul dan saya dia bekerja untuk Hamidiye Vakfı, satu badan pusat wakaf di Turki. İstanbul'da bizim yaklaşık yani biz şu an Türkiye'deki en büyük vakıflardan bir tanesiyiz. En büyük İslami gruplardan bir tanesiyiz. Dan mereka ni adalah salah satu daripada grup yang terbesar atau grup khidmat pergerakan untuk khidmat Islam ni. Mereka salah satu daripada grup yang terbesar di Turki yang menggerakkan dakwah. Yaklaşık 200'e yakın İslami accommodation tarzında hem eğitim hem de öğrencilerin kaldığı merkezlerimiz var. Dan mereka ada banyak tempat lah, macam salah satunya ada tempat pendidikan, education dorang, dan ada tempat untuk student-student dari berbagai luar negara untuk menginap dan menuntut di madrasah. Son 3 yıldır yurt dışından Türkiye'ye çok fazla öğrenci geldiğinden dolayı biz de onlara yönelik bazı programlar yapma ihtiyacı hissettik. 3 tahun yang terakhir ni banyak pelajar dari luar negara yang datang ke Turki, jadi mereka rasa mereka ada tanggungjawab untuk menguruskan pelajar-pelajar yang datang dari luar negara itu, dan mereka sedang usaha untuk membuat program untuk pelajar-pelajar yang datang dari luar negara lah, termasuk saya sendiri. Şimdi spesifik olarak sorulmak isteyen bir soru var mı? Ona göre ben cevap vereyim, yoksa genel olarak mı konuşayım? Kalau siapa yang ada nak bertanya soalan boleh terus bertanya, sebab dia kata kita macam santai je kan. Kalau ada soalan boleh terus bertanya, dan ataupun dia akan teruskan bercakap seperti biasa. Kalau nak bertanya boleh je terus bertanya. Okey, baik. Tamam. Soru yok şimdi. Soru yok şimdi. O zaman Hafiz sen şeyden bahset. Söyle ki yani son 1-2 yıldır yurt dışından çok fazla öğrenci geldiğinden dolayı biz de onlara yönelik bir lise programı başlattık de. Liselere yönelik bir program başlattık. Tamam. Setahun setengah terakhir ini, disebabkan ramainya pelajar dari luar negara yang datang, mereka dah buat satu program, iaitu program kita panggil high school punya program, menguruskan pelajar-pelajar sekolah menengah di dalam madrasah, dan diorang aturkan untuk duduk pada satu madrasah dan ada program harian. Okey, tamam. Hedefimiz de bir liseli öğrenci liseyi bitirdiği zaman çok güzel Türkçe ve Arapça ve İngilizce biliyor bir seviyede olması. Tujuan mereka ni adalah apabila pelajar-pelajar daripada high school, daripada sekolah menengah ni, apabila mereka menamatkan mereka punya sekolah menengah di Turki, diorang tamatkan high school diorang di Turki, diorang boleh berbahasa Arab, diorang boleh berbahasa Turki dan bahasa Inggeris dengan baik. Ve Kur'an'ını da güzel bir şekilde okuyup büyük bir kısmını ezberlemesi. Dan boleh membaca Al-Quran dengan baik, dengan bertajwid, dan insyaAllah boleh menghafal Al-Quran. Ada program tahfiz, ada pengajian tahfiz juga. Bir de ülkemizde Risale-i Nur denilen bir kitap var. Kur'an tefsiri devlet tarafından basılıyor şu an. Onda da mesela imanımızı daha iyi bir şekilde ateizmdir ya da böyle Hristiyanların, Yahudilerin sorularına karşı rahat bir şekilde imanını artırabilip kendini muhafaza etmesi için okumak. Yani. Dan di Turki untuk kalau yang dan ada satu karya daripada seorang ulama yang besar, iaitu Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, dan dia mempunyai satu penulisan kitab dia, iaitu Risalah An-Nur, iaitu 11 jilid, iaitu dia dan sangat terkenal
Di Turki tu memang dijadikan satu pengajian di setiap madrasah, dan itulah yang diterapkan pada pelajar-pelajar sekolah menengah di madrasah, iaitu pengajian Risalah An-Nur. Apabila mereka belajar itu, dalam Risalah An-Nur ni dia general, dia ada semua pembahasan tentang iman, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang fiqh. Jadi apabila anak-anak yang belajar di madrasah ni, diorang diterapkan dengan pengajian Risalah An-Nur, dan Risalah An-Nur ni adalah tafsir Al-Quran. InsyaAllah dengan asbab diorang belajar Risalah An-Nur ni, diorang boleh kuatkan iman diorang dan boleh menjaga diri di Turki tu. Bir de mesela yani bazen oluyor öğrenci Kur'an'ı çok iyi ezberliyor. Çok güzel bir üniversite kazanıyor. Çok başarılı oluyor ama fıkıh derslerini falan çok iyi öğreniyor ama sonra namazı bırakıyor. İşte İslam bir hayat yaşamıyor. Bizim hedefimiz bu genç küçük yaşlarda bu problemleri çözsün. Büyüdüğü zaman İslam'a, Kur'an'a, ümmete faydası dokunsun. Dan dia cerita banyak masalah yang sekarang ni anak muda mereka berjaya di sekolah menengah, mereka berjaya di universiti, dan mereka menjadi pelajar yang berjaya kemudian, dan mereka belajar fiqh, belajar pengajian agama dan sebagainya, tetapi mereka tidak solat di Turki. Dan itulah tugas Risalah An-Nur untuk kita lebih kuatkan iman. Dia ada tujuan. Sebelum tu boleh saya tanya tak? Ini ada berapa minit ya? Sebab mungkin dia tak tahu ni. Nak kena bagi tahu. Okey, boleh lagi 5 minit? Abi 5 dakikamız var da. Daha 5 Tamam. dakikamız var. Belki sonra Tamam. sıramız daha var. Şu anda Türkiye'de toplamda 10.000'e yakın bizim merkezimiz var. Dan dekat Turki tu mereka dah ada madrasah sebanyak 10,000. Türkiye'de genelde bizim yanımızda kalan öğrenciler mezun oldukları zaman hem yani yanımızda hem liseliler kalıyor hem üniversiteliler de kalıyor. Mezun oldukları zaman Türkiye'nin bir kısmı çok güzel iş adamları oluyor. Bir kısmı doktor, öğretmen, mühendis. Yani böyle çok güzel anahtar yani key yerlerde kalıyorlar. Dan pelajar-pelajar yang menetap bersama dengan kami di madrasah tu sama ada pelajar sekolah menengah, pelajar universiti, setelah diorang tamatkan, diorang graduate daripada universiti ataupun high school, kebanyakannya ada yang menjadi orang yang berjaya sebab asbab nak bagi tahu tu di environment dekat madrasah tu adalah bila duduk dengan ramai student dari luar negara, dia lebih menyokong seseorang tu untuk lebih maju ke depan. Baik. Biz özel okul açmıyoruz, devletin okullarını kullanıyoruz. Yani öğrencilerimiz devletin okullarına gidiyor. Ama biz İslami ve okul derslerine yardım için de kaldığımız medreselerde yardımcı oluyoruz. Dan mereka student yang menetap di madrasah tu ada yang pergi ke sekolah kerajaan, ada yang pergi ke sekolah swasta, dan yang menetap di sekolah swasta sekalipun mereka ada hubungan dengan pihak madrasah. Contohnya semua pelajar dari madrasah ni diorang aturkan untuk duduk di sekolah private school ni dalam satu kelas, hanya pelajar madrasah itu saja. Dan diorang olah pelajarannya, diorang olah pelajaran agamanya. Maksudnya ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak madrasah. Şu an 15'e yakın ülkeden öğrencilerimiz var. Ada lebih kurang 15 negara yang pelajar-pelajarnya datang untuk menetap, dari 15 negara yang pelajar ada di madrasah sekarang. Contohnya macam Iran, Mesir, Somalia, Malaysia, Indonesia dan banyak lagi lah. Hatta Palestin pun ada. Öğrencileri yani bütün öğrencileri kabul etmiyoruz. Şimdi Ahmet sen anlatırsın programı, medrese programını. Mesela eğer kendileri de mesela bizimle irtibatlarını artırmak isterlerse mesela bir iki öğrencilerini bir İstanbul'a gönderirlerse şayet ileride bizim bağlantımız daha kuvvetli olur. Ama şu an böyle yanlışlıkla sizinle tanıştık. Baik, untuk yang terakhir ni dia nak terangkan tentang kami tak terima semua pelajar sebab pelajar yang untuk menetap di madrasah ini mereka paling kurang tidak akhlaknya harus bagus. Diorang ada tempoh percubaan, mungkin duduk di madrasah 3 minggu, tapi tak terikatlah untuk pelajar high school mungkin 17 abi 17 yaşından üstüne mi yoksa altına? 14-17.
daripada umur 14 hingga umur 17 diorang terima pelajar high school untuk sebab nak belajar macam tadi ada cikgu tanya kan, nak belajar dekat Turki ada tentang beasiswa kan dan sebagainya. Bila melalui channel diorang ni kita boleh dapatkan private school dengan harga yang sangat murah, dapat diskaun, kita boleh duduk, diorang akan bantu dari segi visa dan sebagainya. Tapi untuk duduk di madrasah, bila kita nak jaga environment dalam madrasah tu, pelajarnya haruslah akhlak yang bagus, dia tidak merokok, dia tidak main telefon sangat, dia kurang main smartphone dan sebagainya. Boleh guna handphone tapi handphone yang kecil tu sajalah, untuk telefon saja. Smartphone tak boleh. Smartphone tak boleh. Kemudian dia kena datang dengan niat untuk menuntut ilmu. Dia kena itulah antara syarat-syaratnya, 14 hingga 17, akhlak yang bagus, tidak merokok, orang tak ada ketagihan benda-benda yang tidak baik, dan insya-Allah dia boleh menetap di madrasah. Ada link terputus ke? Thank you very much. Okay. Inshallah, you are welcome to Istanbul. We can see some historical place like Hagia Sophia and Assalamualaikum. Boleh saya Sultanahmet. tanya soalan sikit? Inshallah. Silakan apa ni cikgu. Soalan Okay, saya terputus dari ni. Silakan. Saya tertarik dengan satu poin tadi di mana murid-muridnya atau santrinya tu tidak digalakkan menggunakan smartphone. Jadi saya nak tanya satu perkara. Ini ada kena-mengena saya dengan perkembangan sekarang ini di mana ilmu itu ada yang lebih mudah nak disiarkan atau nak dikongsi dengan menggunakan gadget-gadget atau app ataupun smart tablet ataupun komputer. Bagaimana? Ada tak itu ditawarkan atau digunakan di Turki? Itu saja. Terputus-putus ya? Ya, mungkin lain petang ni agak ni sikit kan. Kita macam bagaimana? Pertanyaan saya tu dapat tak dirakamkan? Dapat. Lepas tu mungkin dia tengah menunggu terjemahan daripada saudara Hafiz tadi. Saudara Hafiz tadi terputus. Penterjemah yang luar biasa Hafiz ni lah. Dia memang pelajar sana di bawah Tuan Guru Muhammad ni. Dia sekarang ni sedang bercuti. Ya. Sabar saya ucapkan ni pandai dekat Turki ni budak ni. Yelah tu memang kita nampak kan bakat dan ketokohan dia tu. Luar biasa. Cara disampaikan tu pun santai je. Ya betul, kita nampak. Alhamdulillah rezeki kita dapat bertemu muka dengan beberapa orang lah. Tadi saya masuknya menjemput. Kita usahakan agak ramai sebenarnya tapi semua berhalangan. Tadi tolong minta sikit masukan tentang soalan cikgu tu ya. Okey, tolong catatkan bagaimana soalan tadi, bagaimana handphone ataupun gadget yang moden. Okey, sekejap saya admit sekejap. Sebenarnya gadget moden boleh membantu kan? Adakah digunakan atau tidak? Kerana kan murid-murid tu tak digalakkan gunakan smart handphone, digalakkan gunakan handphone yang kecil aja. Jadi adakah macam dalam kelas tu ada menggunakan teknologi yang kita maksudkan lah. Saya nak jawab minta maaf tadi saya terkeluar. Ya. Kita boleh ni soalan Cikgu Karmin tadi.
Okey, baik. Dia ada soalan tentang penggunaan teknologi. Dia penggunaan bila tidak bila dimasukkan tidak ada ketagihan dalam main telefon dan sebagainya tu, yang dimasukkan tu adalah game, social media. Untuk penggunaan study macam masih biasa. Kalau ada nak study, bolehlah pakai telefon. Oh, alhamdulillah. Dipantau tu adalah penggunaan social media macam Instagram, Facebook dan sebagainya, TikTok, ketagihan bermain game. Tapi kalau untuk study dan sebagainya, itu memang diorang tak menghalang, malah lebih digalakkan. Faham Hafiz. Faham. Masya Allah. Luar biasa tu. Sama jugalah kita kalau di Singapura pun kita juga. Kita kalau tanya Cikgu Zaitun tu, setiap pelajar dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, mereka ada PLD, Personal Learning Device dia panggil. Semua orang dapat komputer. Tapi komputer tu dikawal lah. Tak boleh pakai WhatsApp, tak boleh. Nak FB pun tak boleh, TikTok lagi tak boleh. Macam itulah. Jadi sama agaknya. Dekat Turki sekalipun, pembelajaran dia kalau dekat sekolah tu memang kita panggil yang papan tulis yang elektronik tu lah, teknologi dia memang itu dah dipakai lama dah. Memang itu diorang kalau belajar gadget tu memang satu lah, tak ada halangan pun. Itu yang dimasukkan tu ketagihan dari segi yang tidak baik lah. Ya, dalam suasana kalau dalam kelas tu memang kita nak kena kawal lah. Betul lah Hafiz Cikgu Rosia. Ya. Saya ni tadi ada kerja kat sekolah. Jadi saya masuk ni. Kemudian sekarang ni saya nak kena buat urusan sedikit. Kalau sempat nanti dalam masa mungkin 20 minit ke apa saya masuk lagi. Ya? Okey, baik. Kalau tidak saya sebut je lah secara imbas lalu pengenalan yang kita nak sebutkan di ujung nanti ya. Cikgu Kamil ya. Boleh. Saya akan cuba masuk nanti. Okey. Okey, baik. Baik, seterusnya. Baik, terima kasih saudara Hafiz dan saudara Mehmet. Tadi saya nampak di sini ada Profesor Ali Edegan juga dari Turki. Adakah saudara Hafiz kenal? Kenal tak? Yang Ali Aidawan ni dia adalah Ali Abi Sizbar Orda. Dia kita adu-adukan jugalah mendengar dalam 1 minit untuk memberi laluan kepada ni kalau ada apa ucapan dan juga sebagai sesi perkenalan kan. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Ali Aidawan. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Ya. Tapi saya belajar PhD di UKM. Ya. Tapi kami ada sini satu persatuan Kebudayaan Malaysia Turki. Tapi bukan besar NGO. Macam untuk memperkenalkan Bediüzzaman Said Nursi di Malaysia. Dia ada tafsir Quran. Kawan saya Mehmet sudah beritahu tentang Said Nursi. Tapi kami association persatuan kami urusan tentang macam memperkenalkan tafsir dia. Nama tafsir Risale-i Nur Collection. Tapi ada beberapa pensyarah berterjemah, menterjemah di UKM. Dan tabi bukan semua sudah habis. Perlahan-lahan itu sambung. İnşallah. Dan kira-kira macam beberapa bahagian dan satu dua jilid sahaja sudah diterjemah. Semuanya 10 jilid. Dan kadang-kadang kami ziarah madrasah atau sekolah untuk macam menyediakan beberapa seminer atau konferans atau macam setengah hari program. Dan sometimes ada konferans di university. Macam kami buat sudah di UIA, di UM, di UKM, di USIM. Kami sudah buat konferans juga. Kami panggil beberapa macam profesor dari Turki
we invite sometimes. Ya macam ini persatuan kita macam ini ya. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Prof. Mehmet, ya, Prof. Ali dan juga Saudara Hafiz atas perkongsian. Sudah pastinya kita anak-anak hari ini yang dapat bersama, kita mendengar bahasa Turki, kita dengar terjemahan, kita dengar daripada Turki, orang Turki sendiri cakap bahasa Melayu. Itu keistimewaan kita, rezeki kita pada hari ini. Belum pasti. Okey, alhamdulillah. Tapi kita faham kan? Kita semua faham. Okey, terima kasih. Baik, kita bersama kita cukup bertuah juga. Kita ada saudara Awang Abdul Muiz dan Awang Manusin, dan kita jemput, silakan untuk perkenalkan dan berkongsi apa-apa yang kita boleh pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dari Turan. Masih Manusia Osman, longkang kopi ke dalam St. K. Syams. Okay. Saya pernah datang St. K. Syams tu sekali, tahun 2009 lah saya. So terlalu lama. Oh ya ke? Masa tu ada apa, ada tipe CKA rasanya, Piala Kebangsaan masa tu. Alhamdulillah, pernah sampai rupanya. Baik. Okey. Ya, dan bukan juga orang lain sebab mak saya orang Golopila. Oh, wah. Bukan juga orang lain ya. Bukan orang lain. Mak orang Golopila, ayah orang KK. Baik. Sampai ke jalan saya ketua satu Ikatan Pegawai Sabah sejak tahun lepas. Saya pun go KPM, tapi sekarang pegawai kedah ditempatkan sebagai pensyarah dan sekarang pegawai pengurusan di Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu. Saya dah diundang 2 minggu lepas oleh CU Kamin Abbas di Singapura. Untuk pengetahuan, CU Kamin telah sempat datang ke KK 2 bulan lepas untuk pemekaran pantun, dan Ikatan Pegawai Sabah yang saya pimpin telah bersetuju untuk melaksanakannya, dan sebenarnya di ILP KK sendiri pun sedang dilaksanakan inisiatif sepanggar pantun. Di samping satu inisiatif lagi iaitu Himpunan Pantun Warisan Sabah. Jadi ada 2 tim tapi dilaksanakan oleh yang itu juga. Kita sedang perkukuhkan di kerjasama antara Malaysia dan Singapura menerusi Ikatan Pegawai Sabah IPS dengan Duda Private Limited Singapura yang Cikgu Kamin Abbas pimpin. Balai Pantun Singapura tu di bawah Duda Bahasa Singapura sebenarnya. Itulah. Jadi itu antara sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi dari Tuan Ngam saya cuti ini sebab sebab dah ambil seharusnya ke Singapura ini. Tapi saya tunda ke lusa sebab besok akan ada sebutan kebangsaan mewakili di Jabatan Tenaga Manusia KSM di KK. Jadi untuk mengetahui lanjut tentang peserta SMP PIN, bolehlah layari laman web dan kejap lagi saya akan tulis baik ILP KK maupun Ikatan Pegawai Sabah. Kalau kat Negeri Sembilan ada ILP Pedas juga mau. Okey. Betul. Nanti kita kongsikan juga lah. Terima kasih. Okey, baik. Satu nak tanya, nama Awang Abdul Muiz ni saya ingatkan daripada Brunei. Yang Brunei ni nenek moyang. Oh, ya ke? Baik. Bila tuan pada ayah dengan saya dah masuk dalam maikat bangsa Bajau. Oh, macam tu Okey, baik. Saya dah ingatkan kita juga mengundang sebenarnya, tapi kita belum lagi sampai untuk bertemu, tak ada rezeki lagi untuk bertemu pada hari ini lah. Kebetulan Brunei pun tengah cuti sekolah. Ya, betul. Brunei pun tengah cuti sekolah. Jadi mereka agak macam ada halang, ada beberapa program lain lah. Okey, terima kasih banyak. Baik, bila saudara Awang sebut tadi tentang pantun, memang asalnya ialah kita nak hasratkan bercakap bahasa Melayu ni, kita ingatkan berpantun ni lah berpantun ni sebenarnya kita nak perkenalkan, kita nak buat program pantun serantau ni. Tapi dengan cara mungkin agak berbeza sikit. Dan sebelum itu saya nak persilakanlah anak anda saya saudari Sofia untuk membacakan pantunnya. Silakan. Cikgu dengar tak cikgu? Dengar. Okey. Okey, dengar Pantun Gurinda Pusaka Bangsa wajib diwarisi. Sekejap. Tak apa.
Sekejap cikgu, maaf. Saya ulang balik. Pantun gurinda pusaka bangsa, wajib diwarisi setiap generasi. Seloka dan madah, hiasan kata, tanda beradab pelengkap diri. Satu lagi cikgu. Silakan. Kalau terpijak pisau berlatih, tentu terluka teramat bisa. Bahasa cantik, anugerah ilahi, berbudi bahasa pusaka bangsa. Alhamdulillah. Tu je, Terima cikgu. kasih Sofia. Ini anak anda kami yang juga pemantun sekolah kami yang insya-Allah kita akan boleh buat pantun secara bersemuka pula lah lepas ini. Yes, kita ada banyak saluran pantun selepas ini. Seterusnya tadi bila sebut seloka, saya persilakan jugalah anak anda saya untuk mempersembahkan sedikit tentang selokanya. Ya, tentang seloka. Silakan anak anda Syah. Ya, tak cikgu. Okey, boleh dengar. Tak nampak lah. Sekejap. Syah ni jauh, Syah ni ada di Sarawak Syah ya? Ya cikgu. Sedang bercuti, baru sampai. Silakan Syah. Saya mula Ya. Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran, santap meraih hormat menghormat, bukan santap hendakkan kenyang, santap santun dengan aturan. Nasi disuap di tangan kanan, lauk dibinjat, sopan siuman, sampai ke mulut mama perlahan, tanda tidak gelujuh makan. Selesai santap nasi, diiringkan seteguk minuman, isyarat memuliakan. Santap nasi suap pertama, berturut dengan suap kedua, dua suap ketiga, sudah keempatnya basuh tangan. Kelima hal wajib adab, keenam mengiring buah-buahan. Terima kasih cikgu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Syah daripada dalam kereta tu ya, dalam kereta. Demikianlah persembahan daripada anak-anak kami ya untuk mengiringi program kita pada hari ini. Okey, saya kembalikan kepada saudara Afiq. Terima kasih atas persembahan-persembahan tadi. Bagi mengakhiri program kita pada hari ini, majlis menjemput Puan Wasiah untuk memberi penerangan tentang aplikasi yang boleh kita cuba untuk menganalisi pantun dan seterusnya membuat rumusan tentang percubaan kita. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih kepada anak anda Afiq Asfar. Ya, baik, hari ini sebenarnya dan pertemuan kita antara lain ialah sebenarnya saya menunggu Cikgu Karmin masuk. Ya, Cikgu Karmin masuk tapi Cikgu Karmin tidak dalam lagi ada urusan. Baik, saya jelaskanlah juga beberapa perkara daripada tadi. Alhamdulillah ya, sementara tunggu saya buat rumusan awal dahulu, iaitu kita punya setelah perbincangan tadi diharapkan apa yang kita telah perkenalan. Mungkin ada program yang kita boleh laksanakan sebab setahu saya program Risalah An-Nur dia secara menyeluruh juga banyak ya. Saya sendiri pun salah seorang daripada editor ataupun penterjemahan audit Risalah An-Nur dengan tajuk bab Ramadan dan Iktisad ya, amat menarik untuk kita hayati. Baik, seterusnya kita juga mungkin ada saluran lain dan keadaannya kita ke Turki, mungkin kita adalah saluran untuk melawat sekolah-sekolah tersebut ya. Dan untuk yang lain ialah kita yang kita nak ni ialah pantun. Mungkin pantun ni agak macam sukar lah kalau Turki tiadalah yang mungkin ada ya. Nanti saya tanya tadi bahasa Melayu ada tak, ada apa agar boleh kita laksanakan pantun.
Ya, pantun ni ada banyak versi yang kita bawakan. Ini ada versi menulis, mengarang dan juga versi melafazkan dan juga berbalas pantun. Ya, baik sesi yang melalui yang kita akan kenalkan Cikgu Karmin ni ialah lebih pada menganalisis pantun dahulu. Ya, menganalisis ataupun membina pantun yang mana daripada pantun tersebut daripada mengarang, kita buat pertandingan yang mengarang, kemudian kita lihat pula dari segi penghasilan pantunnya, lepas tu kita memulakan dengan berbalas pantun antara negara-negara yang sesama kita ni lah yang terlibat ni. Mungkin kita tidak mampu nak buat ramai, tapi dengan ada kekuatan yang ada dalam pasukan ini dan kumpulan ini, mungkin kita boleh mengaturkan program ya selain daripada pantun, dan juga kita boleh mengadakan lawatan tempat-tempat ikut kemampuan. Kemboja, selain daripada ketika Kemboja ni selain daripada program yang berbentuk kita aktiviti bahasa, kita juga boleh dalam bentuk kebajikan program khidmat masyarakat ataupun keprihatinan sesama kita juga boleh buat untuk kat sana. Dan juga mungkin ke Turki tadi kita selain sekolah kita juga boleh melancong kan ke Singapura, insya-Allah ya. Cikgu Karmin dan Cikgu Zaitun mempunyai strategi pembelajaran bahasa Melayu yang memang tinggi lah. Ya, kita lihat tinggi dan perlu canggih dengan alat-alat. Sebab tu ditanya tadi bagaimana smartphone boleh membantu pelajar. Sebab rata-ratanya di Singapura banyak ya menggunakan ni ya Cikgu Zaitun ya. Lebih kepada pengaplikasian bagaimana secara sihat ya, bagaimana internet kemudahan yang ada digunakan khusus untuk pembelajaran ya. Baik, dan mungkin kita boleh buatlah sebelum ini untuk sebenarnya untuk berpantun dalam pelbagai versi ya, dan akhirnya kita boleh direzekikan, kita boleh bersemuka, mungkin datang ke Malaysia ataupun setelah kunjungan kita boleh. Jadi maksudnya program demi program lah untuk kita aturkan selepas program ini. Diharapkan kita boleh menjadi rakan kongsi bersama-sama lah untuk menjalankan aktiviti, dan kalau SMK Isyam ni tidak mampu untuk melaksanakan secara seorang tanpa bantuan daripada yang lain ya, untuk sama-sama kita jayakan lah. Kita mungkin ada lagi daripada Indonesia nanti, daripada Brunei dan juga daripada Thailand ya, untuk menyokong atau sama-sama kita buat program lah yang mana mengikut kemampuan dan kesesuaian kita ya. Dan saya suka paparkan sebab masa pun kita jadi pukul 4 1 jam kan. Okey, saya paparkan juga tentang sekejap ya. Boleh tayangkan slide. Okey, tayangkan slide tentang pantun ya sekejap ya. Tentang aplikasi Cikgu Karmin. Cikgu Karmin tak masuk lagi. Saya sekejap. Okey, saya pergi kat sini, saya sharekan satu cara mudah untuk kita belajar pantun. Tidak perlu, dia bukan perlu dibeli ataupun tidak ya, tak perlu beli, dia boleh digunakan ya. Okey, seterusnya kita contohnya yang ini ya, saya pergi, maafkan saya terpaksa buka lah link ni sekejap. Iaitu mana dia ya? Boleh bantu saya Farah naikkan link balik pantun? Cikgu nak saya present ke? Sekejap, cikgu dah present sekejap ya. Okey, yang ni tadi link pantun. Okey, di mana tadi ya? Ni. Yang ini tolong share ya Farah ya. Tolong share dalam grup. Yang Cikgu Karmin punya lah. Yang ni digugurkan hantar balai pantun. Yang ni pengguna, aplikasi dia pun pengguna. Yang ni dibina oleh Cikgu Karmin dengan grupnya ya. Sebab tu tadi Cikgu Karmin keluar, nanti mungkin dia boleh jelaskan, saya tunjukkan aja lah ya. Sebab contohnya kalau kita berpantun ya, contohnya pantun yang biasa, buah cempedak di pisang emas lah. Tadi siapa baca pisang emas daripada Kemboja tadi kan? Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas
boleh dibayar. Nampak tak tu? Dibayar hutang budi, Nampak cikgu. di bawah mati. Okey, yang ini aplikasi ni lah. Okey, seterusnya kita boleh analisa. Ni apa pula ni? Ni kita boleh analisa dulu pantun ni berapa markah dia dapat. Yang baiknya 25 lah segi pembayarnya berapa suku kata, pertengahannya berapa. Jadi maksudnya berapa dia punya rima pertengahan, akhir bunyi rima ujung. Jadi berapa markah eloknya 10. Yang ini saya lepas 10, 5 markah penuhnya ialah 25. 25 sebab kita tengok ujung dia. Ya, ujung rima di tengah dia sama, okey. Dia lebih kurang dalam 24 markah. Macam itulah pantun. Lepas tu kita tulis kat sini dan kita boleh hantar pantun kita. Tapi selagi pantun kita tak dapat markah yang tertinggi, 24, 25, kita boleh cuba lagi. Kita analisa je pantun kita ni. Macam itulah ya, boleh guna aplikasi ni, siapa pun boleh guna yang pada ni lah. Ni yang saya katakan tadi, pada pelajar saya selalu suruh buat yang ini dulu untuk nak melihat pantun masing-masing berhasil atau tidak. Rimanya betul atau tidak. Ya, yang itu untuk penerangan sedikit lah ya tentang pantun. Dia pergi jadikan link ni, nak dah share dalam grup ya. Farah dah share ya dalam hurangan chat ya. Aplikasi. Dah cikgu. Okey, kita tunggu Cikgu Karmin. Saya tak pasti Cikgu Karmin masih berada di talian. Ada, saya dah masuk dah. Alhamdulillah, saya serahkan kepada yang punya. Silakan Cikgu Karmin. Okey, sedikitlah Pak Huraian sebelum kita tutup untuk hari ini ya. Okey, silakan Cikgu. Baik, terima kasih saya ucapkan. Jadi saya ni kalau apa tu gunakan Google ni tak tu dia dah gaduh dah. Kita tunggu macam tu lah kan, bila atas talian begitulah ya, begitulah adanya. Tapi ini ada AI pantun daripada Cikgu Karmin yang perkenalkan dan saya memang gunakan dan pernah buat di sekolah saya lah. Ya, antara sekolah buat dan kita daripada mana-mana pun kita boleh buat menggunakan aplikasi ni. Soalnya Cikgu Karmin banyak lagi lah aplikasi lain ya, tentang Quran pun semua pun dia ada cara menghafal dan sebagainya menggunakan dan boleh gunalah ya. Saya tahu sedikit aja sebab saya lebih fokus pada pantun ya. Yang lain tu maksudnya yang lain tu banyak keistimewaan lagi, banyak lagi projek Cikgu Karmin ni. Tapi saya menggunakan untuk pelajar saya dan telah saya aplikasikan menggunakan AI pantun sebab dia mudah kan untuk mengajar dan pelajar pun. Baik. Cikgu boleh tunjukkan tentang AI pantun tu kerana saya tak biasa. Cikgu nak saya share skrin ataupun bagaimana? Berapa minit Cikgu lah yang share. Saya? Eloklah kalau mudah pada Cikgu nak share, Cikgu share silakan. Silakan. Boleh sebentar ya. Saya tak nak buang masa kita di sini lah. Begini sajalah tentang AI pantun yang Cikgu Rusia telah terangkan tadi. Di sini ada pakarnya juga kalau nak tahu dari Sabah tu, kerana dari Sabah tu Cikgu Muiz tu telah berjaya latih anak muridnya dan saya dah dapat dari Sabah berpuluh-puluh pantun daripada murid-murid ya, tanpa ada apa-apa program pun. Tak ada program, tak ada apa. Jadi setiap kali ada peluang nanti Cikgu Muiz akan bimbing murid-muridnya untuk gunakan AI pantun dan menghantarnya. Wah, dia puji saya ke puji siapa tu? Kemudian AI pantun ni baru-baru ini mendapat perhatian dari radio. Di Singapura ada 2 radio Melayu, iaitu Warna dan Riak. Warna telah memberikan perhatian dan penghormatan kepada AI pantun di mana doakan ya, saya akan menjadi kepala juri, maksudnya ketua juri dalam satu pertandingan pantun peringkat nasional yang dianjurkan oleh radio stesen Radio Warna 94.2. Dan biasanya kalau ada pertandingan, ada juga kegiatan untuk menghimpunkan pantun, beritahu saya akan siap, saya akan khususkan himpunan itu jadi tak bercampur aduk dengan himpunan-himpunan yang lain. Dan saya akan berikan kata laluan dan juga kata pengguna yang unik untuk himpunan yang tertentu.
Contohnya himpunan pantun warna 94.2. Jadi kata laluannya dan kata penggunanya lain daripada himpunan apa tu pantun dari Sabah, sepanggar berpantun. Jadi berbeza, dan kalau kita ada idea untuk himpunkan pantun yang akan kita gerakkan nanti, maka saya akan siapkan database-nya, pangkalan datanya yang khusus untuk tujuan tersebut. Dan secara kasarnya, mengapa saya bangunkan AI pantun ni tak lain tak bukan sebagai panduan. Kita boleh saja tulis buku dan buat panduan bagaimana cara untuk menulis pantun. Saya ni pula ambil arah lain oleh kerana kebangkitan artificial intelligence, maka saya bangunkan artificial intelligence pantun yang kata orang tu yang paling asas lah. Tetapi insya-Allah akan terus dibangunkan sehingga menjadi lebih bijak lagi ya. Sekarang ini pun kalau kita gunakan AI yang dibuat tu, Open AI tu, yang ChatGPT, cubalah cari pantun. Habis dia tak kasih pantun, dia kasih bantun tau. Bantun tu bila orang nak renovate rumah tu, dia pecahkan batu-batu lantai, tu namanya bantun. Jadi AI pun belum ada data yang secukupnya tentang pantun ini. Jadi tujuannya ialah tak lain tak bukan supaya kita dapat rujuk, kita dapat lihat sendiri di mana terletaknya kelemahan kita, di mana terletaknya kekuatan kita. Dan AI sekarang ni tak tahu maksud anda. Kalau awak tulis perkara-perkara tertentu, asalkan jangan maki hamun, sebab maki hamun dia akan halang, kerana kita dah pastikan ada batas-batasnya. Yang paling pentinglah gunakan AI pantun, kemudian lihat kelemahan di mana, kekuatan di mana, saring semua itu dan cuba dapatkan pantun. 3 kali je Cikgu Rusia kita buat pantun, Cikgu Rusia. Kali pertama kita akan dapat 20, kali kedua akan dapat 22 dan kali ketiga insya-Allah pantun kita markah penuh insya-Allah. Ya. Jadi tak ada apa lagi lah yang saya nak terangkan melainkan AI pantun ni kalau dari segi penggunaan ni bukan saja di radio, di Sabah dah digunakan, di seluruh Sumatera, Indonesia pun dah digunakan sehingga kan terbit sebuah buku ya Cikgu Rusia, iaitu buku Pantun Kelok. InsyaAllah nanti kita akan kongsi tentang pantun kelok tersebut. Carilah idea apakah kegiatan pantun yang nak digunakan dan insyaAllah kita akan buat bersama-sama. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Rosia berikan saya peluang. Sama. Okey. Baik, tunggu dulu kita ambil gambar dulu. Ambil gambar. Gambar saya tak keluar-keluar ni macam mana sebelum, ni? Baik kita mungkin sampai ke penghujungnya. Saya ucapkan terima kasih kepada saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua yang bagi kerjasama dan mohon maaf atas segala kesilapan kekurangan pada saya pada program yang santai begini aja ya, program kecil dan mungkin tidak tersalah kata ya, tersalah panggil, yang kami minta maaf dan kerjasama semua untuk hadir pada hari ini amat saya hargai. Marilah kita buka sama-sama kamera ni, kita ambil gambar, kita berikan kenangan gambar kita insya-Allah pada hari ini ya. Gambar saya tu nanti tolong ditambah sebab masalah kamera di sini. Baik. Okey, Farah dengan Kristina. Okey, tolong tengok ya. Okey, tolong buka yang lain, tolong buka kamera. Boleh kita mengadakan kenangan mahal ya. Masa cuti buat program lagi. Silakan anak-anak. Ya, okey. Ammar, silakan. Ya. Kita betul hari ni dapat rezeki macam-macam. Rezeki kita hari ni. Okey. Farah boleh ya? Mana ya? Gambar ya Farah ya? Okey, kita buka sekali lagi buka. Okey, nanti saya kira ya. Dah saya menunggu semua buka kamera. Okey, buka kamera. Okey. Sofia tak boleh buka kamera cikgu. Okey, tak apalah, nanti Sofia kita tambah ajalah ya. Anak-anak daripada Singapura, terima kasih banyak ya. Ni Laiza baru nampak ni, Damia pun baru nampak muka. Mana lagi daripada anak-anak daripada Singapura? Ya, ada 3 orang ya. Nakib ke? Okey. Seterusnya yang daripada Kemboja tadi, anak-anak terima kasih kepada anak-anak yang turut sama pada hari ini. Okey, saya kira ya.
Kita kira 1, Farah, Christina, standby. Okey, 1, 2. Okey, sekali lagi. Sekejap ya. Sudah ya Christina? Okey, sekali lagi. Okey, 1, 2. Okey, terima kasih semua. Saya serahkan kepada pengacara. Afiq? Cikgu Muiz dah ini ke? Berikan masukan sikit ke belum? Sudah, Cikgu Muiz dah bagi dah. Okey, nanti saya nak tengok rakamannya. Jumpa cikgu, nanti lusa cikgu. Saya akan bertemu Cikgu Muiz lusa insyaAllah. Silakan Afiq. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya penerangan itu tadi, maka sempurna sudah program kita pada hari ini. Gugur menguning buah kuini, menghijau pohon subur di baja. Majlis kita berakhir di sini, salah dan silap lupakan saja. Sebarang kelemahan harap dimaafi. Terima kasih sekaleng budi. Kenangan indah simpanlah di hati. Semoga kita berjumpa lagi. Bagi pihak Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Syekh Haji Muhammad Said, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada para guru dan peserta atas kesudian untuk menghadiri program Bicara Santai 2023 ini. InsyaAllah semoga direzekikan untuk kita sama-sama melaksanakan aktiviti seterusnya pada masa akan datang. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada semua bagi menjayakan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Lafiq. Sabar saya ucapkan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Muiz. Terima kasih Prof Ali. Terima kasih Cikgu Zaitun. Terima kasih Ustazah Masyita dan juga terima kasih dengan yang lain Ustaz Hafiz tadi. Ustaz Hafiz daripada Turki dan Kedah tadi ya. Ustaz Mehmet, terima kasih semua. Hebat semua, hebat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih.